Episode 2, Luka yang ditoreh kata-kata tajam. Rahman sebenarnya lahir di sebuah hospital kerajaan kecil. Namun, sejak awal lagi, hidupnya sudah ditentukan tanpa nama dalam sistem. Ibunya terlalu lemah selepas bersalin. Ayahnya pula gelisah mencari bekalan untuk ketagihan. Borang pendaftaran kelahiran yang diberikan juru rawat hanya ditinggalkan kosong di atas meja. "Encik, kena isi borang nih untuk sijil lahir anak," kata juru rawat dengan nada tegas. Ayah Rahman menjawab sambil gelisah, Nanti saya isi. Sekarang saya nak keluar sekejap." Tetapi nanti itu tidak pernah berlaku. Mereka keluar dari hospital tanpa dokumen rasmi, membawa bayi kecil itu pulang ke rumah usang di Sungai Buloh. Hakikatnya, kedua-dua ibu bapa Rahman tidak pernah bersekolah. Mereka tidak tahu apa itu tanggung jawab, apatah lagi makna menjadi ibu bapa. Kelahiran Rahman bukan sesuatu yang mereka jangka atau mahukan. Bagi mereka, dada lebih penting daripada anak yang baru lahir. Rahman membesar tanpa sijil kelahiran, tanpa identiti rasmi. Dia tidak pernah bersekolah, tidak pernah ada nama dalam buku kerajaan. Dia hidup, tetapi tidak wujud, hinaan masyarakat. Rahman kini berusia 13 tahun. Tubuhnya semakin tinggi, wajahnya keras, tetapi matanya masih menyimpan bayangan budak kecil yang pernah menunggu ibu bapa pulang di tangga rumah usang. Hidup di Chowki tidak pernah memberi ruang untuk berangan panjang. Setiap hari adalah perjuangan untuk makan, tidur, dan mengelak dari polis ronda. Din, sahabatnya, sudah berusia 15 tahun. Mereka berdua semakin mahir mencari sisa makanan, meminta sedekah, dan sesekali mencuri buah dari gerai. Namun, dunia luar tidak pernah melihat mereka sebagai budak yang lapar. Dunia luar hanya melihat mereka sebagai sampah masyarakat. Suatu petang, Rahman dan Din duduk di sudut sebuah kedai makan, berkongsi semangkuk mie goreng basi yang diberikan oleh pekerja kedai yang kasihan. Di meja sebelah, sepasang suami istri bersama anak-anak mereka sedang makan dengan tenang. Si ayah menoleh ke arah Rahman dan Din, lalu berkata dengan suara lantang, seolah-olah mahu anak-anaknya mendengar jelas, "Belajar elok-elok ya, jangan jadi macam budak tuh. Tengok, tak sekolah, hidup merempat, tunggu orang bagi makan. Kalau malas belajar, inilah jadinya." Si ibu mengangguk, menambah dengan nada dingin, "Betul, orang macam tuh tak ada masa depan. Jangan sekali-kali ikut perangai mereka." Rahman tunduk, wajahnya merah menahan malu. Din Kyube ketawa hambar, tetapi matanya berkaca. "Rahman, kau dengar tuh? Keluarga tuh sedang menjadikan kita bahan contoh buruk untuk anak-anak mereka," bisik Din. Rahman menggenggam sudu, berbisik perlahan, "Mungkin betul, mungkin memang kita tak ada masa depan. Tapi hidup sebegini bukan pilihan kita." Kata-kata itu menoreh luka yang lebih dalam daripada kelaparan. Dalam kesedihan, mereka mula percaya bahwa dunia sudah menetapkan nasib mereka. Beberapa minggu kemudian, di pasar malam, seorang peniaga menjerit, "Dompet aku hilang. Mesti budak jalanan tuh yang ambil." Orang ramai segera menoleh ke arah Rahman dan Din. Tanpa bukti, mereka ditarik, ditumbuk, ditendang. "Penjenayah kecil, kau memang tak guna," jerit seorang lelaki sambil menendang perut Din. Rahman coba melindungi Din, tetapi dia sendiri dipukul hingga bibirnya pecah. Selepas orang ramai beredar, Rahman dan Din terbaring di lorong, tubuh penuh lebam. Mereka mengobati sendiri dengan air pahit kotor, menahan sakit tanpa sesiapa peduli. Din menghela nafas, suaranya serak, "Kau nampak tak, Rahman, beginilah layanan yang kita dapat dari masyarakat. Semua orang dah anggap kita pencuri, walaupun kita tak buat. Tanpa bukti mereka percaya kita memang macam tuh." Rahman menatap langit malam. Air mata bercampur darah. "Kalau semua orang kata kita pencuri, mungkin satu hari nanti kita betul-betul jadi pencuri." Malam itu, mereka berdua duduk diam, tubuh sakit, hati lebih sakit.
Dunia tidak pernah memberi mereka peluang untuk membuktikan sebaliknya. Hinaan dan tuduhan itu menjadi suara yang bergema dalam kepala mereka, perlahan-lahan membentuk identiti yang mereka bawa ke alam dewasa. Bersambung ke episode yang akan datang.